Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tazkirah, atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Dan Buraidah ni laki-laki, nama dia Buraidah bin Al-Hasib. Dia sahabat Nabi. Dia wafat tahun 63 Hijrah. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi kata, dulu aku larang daripada hampa pi ziarah kubur. Awal-awal dulu Nabi tak benarkan orang Islam pergi ziarah kubur. Dalam syarah hadis dia bagi tahu, kerana zaman awal Islam, orang Islam ni dia bila dia pergi kubur dia jadi Nyonya Mansur. Dia antara sebab pasal apa dilarang tu, pasal dia jadi Nyonya Mansur. Dia pergi duduk kelupong, dia pergi duduk berguling, dia pergi duduk kayau, dia pergi duduk buat macam-macam mati kubur. Dia tarik rambut dia, dia koyak rabakkan baju dia. Itu amalan pada zaman jahiliah. Bila para sahabat Nabi dah mula reti bahawa kematian ini satu benda yang pasti, tak ada guna pergi duduk teriak berguling, kayau, koyakkan baju, runyai rambut, semua tak ada guna. Sebab is a matter of turn. Ini turn dia, esok turn kita. Bila sahabat sudah faham, Nabi tarik balik larangan itu. Nabi kata, nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang, tak benarkan hampa ziarah kubur. Fazuruha. Nabi kata, baik, sekarang boleh ziarah. Fa inna fi ziyaratiha tazkirah. Nabi kata, kerana menziarahi kubur itu menjadikan satu peringatan. Bila kita pergi kubur, kita ingat kematian. Bila ingat mati, dia jadi cermat sikit berbanding dengan orang yang tak ingat mati. Maka larangan ziarah kubur sudah ditarik balik, bahkan disuruh supaya kita ziarah kubur. Itu satu. Yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat juga daripada Buraidah radhiyallahu anhu.
Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum iza kharaju ila al-maqabir fakana qailuhum yaqul, yani fi riwayat Abi Bakr, assalamu ala ahli diyar, wa fi riwayat Zuhair, assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang kedua kata Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat. Nabi ajak, tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini satu orang yang dia sentiasa mengajak. Sebab Nabi ini dia bukan sahaja muallim, tetapi dia juga adalah murabbi. Dia bukan sahaja ajak, tapi dia mendidik. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup sama dengan Nabi sentiasa diajak dan sentiasa dididik dalam semua hal. Daripada perkara kecil, nak langkah masuk masjid, nak langkah masuk rumah, kaki kanan ke kaki kiri, nak makan, nak guna tangan kanan ke tangan kiri, sebelum suap baca bismillah, semua diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada urusan-urusan besar, urusan pentadbiran negara. Maka kata Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar pergi ke tanah perkuburan, fakana qailuhum yaqul, yani fi riwayat Abi Bakr, dalam satu riwayat daripada Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak suruh ucapkan assalamu ala ahli diyar. Paling common bila kita pergi kubur ataupun kita lintas kawasan kubur, walaupun kita drive bawa kereta, walaupun kita naik motor, kita lintas kawasan kubur, mulut duk sebut benda ni, assalamu ala ahli diyar, ataupun assalamu alaikum ya ahlad diyaril mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi salam itu doa. Kita jumpa orang, kita kata assalamualaikum, itu doa, kita minta selamat kepada dia. Seperti mana kita ucap selamat pada orang hidup, macam tu kita disuruh ucap selamat kepada orang yang sudah mati. Bahkan orang mati itu lebih lagi mengharapkan doa orang supaya dia selamat. Dia sendiri dah tak boleh buat apa dah. Bukan kata seminit, bukan kata sejam, bukan kata sehari, bukan kata sebulan, 1 second pun dia dah tak ada peluang nak buat comeback balik ke dunia ni. Nak sebut alhamdulillah aja pun tak boleh dah. Yang ada pada dia apa dia? Mengharapkan anak beranak, kaum keluarga, kawan-kawan, jiran tetangga, kenalan, ada ni doakan dia. Dalam riwayat Abu Bakar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita bila pergi kubur ataupun lintas kawasan kubur, kita kata assalamu ala ahli diyar. Selamat sejahtera ke atas kamu yang menjadi penduduk kampung ini, kampung perkuburan ini. Wa fi riwayat Zuhair, ada satu riwayat lagi daripada Zuhair, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak suruh kata assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Selamat ke atas penduduk kampung ini daripada kalangan orang yang beriman dan orang-orang Islam. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan kami insya'allah akan menyusul. Hari ni mereka ni dah duduk dalam kubur dah, tak boleh buat apa dah. Kita sooner or later kita akan pergi.
Tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Siapa pun tak tahu bila dia punya time nak main. Tak tahu. Duk elok-elok malam ni tidur tak bangkit dah. Boleh jadi. Dan banyak pun dah yang jadi. On the way nak pergi tengok kematian, dia mati. Pun jadi. Duk kedai makan, duk makan elok-elok, kereta terbabas main langgar, mati. Pun jadi. Maka apabila kita melihat perkuburan, kita kata wa inna insya'allahu lalahiqun. Kami insya-Allah sooner or later kami akan menyusul. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami dan kamu diberikan keselamatan. Bukan kita doa depa saja, kita doa kita juga. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan depa dah mati ni Allah selamatkan. Kalau depa Allah selamatkan daripada cerita kubur. Kalau kita Allah selamatkan cerita dunia dan cerita kubur nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada dua hadis itu kita faham bahawa ziarah kubur itu ada di dalam nas agama. Mendoakan orang yang dah mati juga ada nas dalam agama. Dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, ala uhaddithukum anni wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Aisyah kata kepada sahabat-sahabat duk ada ni, Nabi kata hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna bala. Sahabat kata tentu. Abang mai kat kami apa yang Nabi pernah abang dulu. Tuan-tuan, Aisyah isteri Nabi, dia banyak merekodkan hadis Nabi. Dia hari-hari tidur bangun dengan Nabi, hari-hari dia bergaul dengan Nabi, banyak rahsia Nabi dia yang share, dia yang kongsi. Maka dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, hampa mau tak aku nak abang dekat hampa satu hadis yang Nabi ada bagi tahu dekat aku? Sahabat kata tentu, kami nak tahu. Aisyah kata, lamma kanat lailati allati huwa indi. Ta'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inqalaba fa wada'a alayhi 'inda rijlaihi wa basata tarafa izarihi ala firashihi falam yalbath illa ar-raythama. Aisyah kata cerita ni cerita malam. Satu malam tu Nabi balik sembahyang Isya, Nabi balik rumah aku. Kerana malam itu giliran aku. So Nabi isteri ramai. Malam tu giliran di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi balik sembahyang Isya, Nabi balik ke rumah Aisyah. Tepi aja, tepi raudhah tu aja. Nabi masuk pergi dalam bilik. Dia kata bila Nabi SAW masuk sahaja, fa wada'a alaihi 'inda rijlaihi. Nabi buka kasut. Wa basata tarafa izarihi ala firashih. Nabi ambil kain izar. Nabi selalu duk bawa kain buah tebau ni. Nabi ambil kain tu, buka hampak atas katil, atas tempat Nabi nak tidur. Falam yalbath illa araythama zanna anni qad raqadtu. Tak lama lepas itu Nabi tengok, Nabi rasa macam Aisyah ni dah tidur. Summan ta'ala ruwaida wa akhadha rida'ahu ruwaida summa fataha al-baba ruwaida wa kharaja ruwaida. Kata Nabi bangkit pelan-pelan daripada tempat tidur tu. Ruwaida tu masuk pelan-pelan, pelan-pelan. Nabi bangkit daripada tempat tidur pelan-pelan, Nabi pakai kasut. Wa akhadha rida'ahu ruwaida. Kain rida hampak tidur tu Nabi tarik pelan-pelan. Summa fataha al-baba ruwaida. Nabi jalan pelan-pelan pergi ke pintu, buka pintu. Wa kharaja ruwaida. Nabi keluar daripada rumah Aisyah, jalan pergi pelan-pelan. Wa ja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa taqanna'tu izari wa antalaqtu fi ithri. Aisyah kata bila aku tengok Nabi bangkit jalan pelan-pelan keluar,
Aku pun bangkit. Aku ambil baju pakai. Aku ambil kain kelumbung pakai. Aku pakai balik kain pinggang aku. Aku turut Nabi ikut belakang. Aisyah cerita. Dalam syarah dia cerita apa? Aisyah duk rasa macam Nabi nak buat nakal dengan dia. Isteri ramai. Malam ni gila dia tapi macam nak selit pergi rumah orang lain. Dia ada ingat macam tu katanya. So dia bangkit, dia ikut Nabi pelan-pelan. Dia tengok Nabi nak pergi rumah siapa. Aisyah ni muda tuan-tuan. Dia muda. Jadi dia ke anak-anakkan perangai tu. Hatta ja'al baqi'. Ikut. Nabi pergi kubur. Pergi, dia kata. Ingat aku nak pergi rumah Hafsah ke, nak pergi rumah. Nabi pergi kubur. Dia kata. Baqi' kubur di Madinah tu. Dan kita masuk daripada Babus Salam sampai Raudhah, kita jumpa makam Nabi. Lepas tu pintu Baqi'. Keluar tu nampak perkuburan orang Madinah, kubur Baqi'. Dia kata Nabi bangkit, Nabi pergi ke situ. Dia kata farafa'a yadayhi thalatha marrat fa'atala. Dia kata dia duk tengok dalam gelap ni, dia nampak Nabi sampai di perkuburan Baqi'. Nabi angkat tangan dia 3 kali. Nabi angkat 3 kali. Nabi angkat, Nabi letak, Nabi angkat, Nabi letak, Nabi angkat, Nabi letak. Wa atala, dan tiap-tiap kali angkat tu lama. Nabi doa. Benda ni dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Summan harafa, habis 3 kali Nabi angkat doa, betul Nabi angkat doa, betul Nabi angkat doa dekat kubur. Nabi beralih nak balik. Dia kata, fan haraftu, aku cunggit dulu. Dia kata, sebab dia mengintip Nabi, dia tak mau Nabi tahu, kata dia ikut. Bila Nabi nak balik, dia cunggit balik dulu. Fa asra', dia kata, fa asra'tu, Nabi jalan laju, aku laju lagi. Dia kata, jangan tengok ni kata hadis Nabi ni. So detail sampai macam tu dia cerita dalam hadis ni. Faharwaltu, dia kata Nabi macam lari anak, lagi laju, aku pedih lagi. Dia kata begitu cerita. Fa'ahdartu, Nabi sampai di rumah, aku sampai di rumah. Wasabaqtu, tapi aku sampai dulu daripada Nabi. Fadakhaltu, aku masuk dalam rumah. Falaysa illa an ittaja'tu fadakhala. Dia kata aku masuk tu, aku tidur balik, dandan aku tidur balik supaya Nabi tak tahu, kata aku turut dia tadi. Tak lama lepas aku tidur tu, fadakhala, Nabi masuk dalam rumah. Faqala, Nabi kata, ma laka ya Aisyah hasyan rabiyah. Dia berkata, Aisyah, awak nampak macam termengah-mengah, macam tercungak-cungak. Nabi tanya. Qalat la. Aisyah kata nothing. Dia kata tak ada apa. Dia kata dekat Nabi, qal la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Nabi kata, Aisyah, aku tanya, anak abang betul kat aku ke? Sat lagi Allah abang kat aku apa jadi sebenarnya? Nabi kata kat dia, Aisyah, betul-betul ni apa? Hang nak abang ke? Ataupun sat lagi Tuhan nanti abang kat aku? Qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu al-khabar. Bila Nabi kata lagu tu, Aisyah kata, ya Rasulullah, demi mak dengan ayah aku abang betul ya. Dia kata, qal fa anti sauda alladhi ra'aitu amami. Nabi kata, tadi aku nampak kelibat bayang gelap tadi, hang kah? Nabi tanya, tadi masa aku pergi tadi aku nampak kelibat bayang gelap aja, hang kah? Qalat na'am, saya. Dia kata, okay. Falahazani fi sadri lahzah auja'atni. Aisyah kata Nabi puk dia sikit, bukan tabuh, puk sikit, pak sikit. Dia kata auja'atni, sakit juga. Dia kata aku, bukan penabuh. Nabi
Kita kata kat budak-budak, puk dia, puk. Lagu tu ya Nabi buat dekat Aisyah ni. Puk. Dia tapi sakit juga. Dia kata. Sampai macam tu hadis cerita. Tuan-tuan, hadis cerita ni. Sampai dia, word by word, dia cerita benda tu sampai kita boleh bayangkan apa yang jadi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kata, azananti ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Nabi kata Aisyah, hang ada ingat dalam hati hang ke Allah dan Rasul nak buat tak elok dekat hang? Nabi tanya. Aisyah, aku ni Nabi. Adakah aku nak buat tak elok dekat hang? Malam ni giliang hang, adakah aku nak curi giliang hang pergi rumah isteri lain? Itu maksudnya. Adakah hang ada ingat satu orang Nabi akan buat perangai macam tu? Qultu mahma yaktumun nasu faqad alimahullah. Aisyah pun terus kata, dia kata, kok mana pun nama kata manusia ni, kalau nak sembunyi daripada pengetahuan Nabi, tak boleh. Sebab Allah akan beritahu dekat Nabi. Dia kata, itulah yang aku ingat sebenarnya. Tak guna aku bohong pun. Sebab engkau Nabi, Allah akan beritahu dekat engkau benar ni. Kata Nabi SAW, fa inna Jibril atani. Nabi kata cerita dia macam ni. Okeylah, aku habaq bagi habis lah. Aku balik masjid tadi, aku memang nak tidur dah. Dia kata, fa inna Jibril atani. Elok aku letak badan nak tidur, Jibril mai tadi. Nabi kata, hina ra'aiti walam yadkhul alayya. Tapi Jibril ni bila dia mai, dia sampai dia tengok hang dah nak tidur, dengan hang pun dah buka tudung, dah aurat dah tak tutup dan sebagainya. Jibril tak masuk tadi. Jibril tunggu kat luar bilik. Wa qad wada'ti thiyabak. Hang dah buka baju dah masa tu. Fanadani. Maka Jibril panggil aku. Jibril, tuan-tuan. Jibril, tuan-tuan. Sampai macam tu dia. Dia nak main jumpa Nabi, dia masuk tengok Aisyah sudah buka aurat pada masa tu. Gostan balik. Jibril alaihi salam. Dia panggil Nabi, suruh keluar pergi dekat dia. Dia nak main jumpa Nabi. Sebab ada benda yang macam tu, dia ghostan. Dia reverse balik. Fanadani. Nabi kata dia panggil aku keluar. Fa'akhfa minki fa'ajabtuh. Nabi SAW kata, aku tak mau cerita ke hang benda ni. Aku sembunyikan benda ni daripada hang kerana aku nak sahut panggilan Jibril ni. Fa'akhfaituhu minki. Maka aku tutup benda ni daripada pengetahuan hang. Fazanantu an qad raqatti. Lagi pula aku sangka hang dah tidur tadi. Nabi kata, wa karihtu an uqidhuk. Dan aku tak mau kacau hang duk tidur. Wa khashitu an tastawhisi. Dan aku takut kalau habang pun saat lagi hang jadi terkejut. Apa tengah-tengah malam Jibril mai pasal apa? Orang perempuan, tuan-tuan. Memang perempuan, nama perempuan ni, tuan-tuan ada orang perempuan di rumah tahu. Benda tu tak ada apa pun, tapi dia buat terkejut. Dia buat terkejut, dia buat kalut, dia buat riuh, dia buat macam benda tu macam ni nak jadi kiamat sekejap lagi. Kita kata relax lah benda. Kan bini tuan-tuan tak macam tu. Dia benda kecil, tapi jadi Nabi SAW lebih mengetahui tentang hal orang perempuan ni. Dia kata aku, tengah malam Jibril mai atas satu urusan yang Allah suruh. Aku nak pergi duk gerak hang, nak pergi habang ke hang pula ni. Jibril mai Allah suruh yang tu. Ni hang buat kacau ni. Jadi dengan kerana tu aku ambil keputusan tak mau gerak hang. Aku dah ingat hang dah tidur, tak mau gerak, tak mau habang benda ni semua. Fa'amarani an atiyal baqi'. Allah perintahkan aku suruh pergi ke perkuburan Baqi'. Ni malam-malam ni Allah suruh Jibril mai habang, suruh aku pergi ke perkuburan Baqi'. Fastaghfir lahum, supaya aku boleh doa minta Allah ampun depa kalau ada di perkuburan Baqi' itu orang-orang yang berdosa. Tu aja.
Dia nak habaq dalam hadis ni apa dia tuan-tuan? Pi kubur ni apa dia? Satu, bagi salam. Yang kedua, doa. Doa apa? Doa keampunan dosa. Bukan saja kepada mereka, bahkan kepada kita juga. Kubur ini kawasan tazkirah, kawasan yang mengingatkan kita tentang mati. Qultu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kaifa aqulu ya Rasulullah. Dia pun tutup cerita tadi ni cerita baru pula. Dia kata, kalau saya pergi kubur, apa saya nak kena kata? Qal quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustaakhirin. Nabi ajak lagu tu dekat Aisyah. Bila kita sampai di kubur, sebut assalamu ala ahli diyaril mu'minin wal muslimin, sama macam hadis tadi. Bagi salam dulu dekat mereka. Lepas tu doa, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Minta supaya Allah rahmati dan kasihani orang-orang yang mati lama dan baru mati. Semua ada situ, minta Allah kesian kat mereka. Bila Allah kesian ni maksud dia apa? Kalau kena azab, diringankan azab. Kalau mereka kena kepik kubur, minta dilonggarkan ruang itu. Kalau mereka diselubungi gelap di dalam kubur, minta dicerahkan. Minta supaya Allah kesian dekat mereka. Di kalangan yang mati ini macam-macam cerita ada. Ada yang prepare, ada yang tak prepare. Mati ni ada orang dia memang dia well prepared. Dia memang anytime kalau mati pun dia ready. Ada yang tak prepare. Minta Allah kesianlah kepada orang-orang hak mati ni, baru mati ataupun dah lama mati. Kesianlah dekat mereka. Minta kepada Allah. Doa kepada Allah supaya diberi benda ni dekat mereka. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Kerana kami insya-Allah sooner or later, lambat atau cepat, kami akan menyusul perkuburan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu satu bab. Apa dia bab dia? Nak bagi tahu kata ziarah kubur itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nak bagi tahu adab ziarah kubur ni apa dia? Bila sampai bagi salam. Dan yang kedua doakan supaya Allah ampun depa dan Allah bagi kesian kepada depa yang dah mati dan juga kepada kita yang masih hidup ni. Persoalannya, ini saya nak bawa satu lagi. Persoalannya apa dia? Kalau kita pergi ke kubur, kita nak minta orang yang dah mati tu tolong kita yang masih hidup. Boleh tak boleh? Ini satu perbincangan lain. Kita dah cakap dah sikit di Masjid Simpang 4 Matang Buluh kemarin dulu. Boleh ke tak boleh kita pergi ke kubur, kita duk minta kepada kawan yang mati yang duduk dalam kubur tu. Kerana apa? Kerana kawan yang duduk dalam kubur tu orang baik-baik masa hidup dulu. Kerana dia masa hidup dulu orang soleh. Boleh tak boleh kita pergi ke kubur dia, kita minta dia hak mati dalam kubur tu tolong doa untuk kita. Boleh ke tak boleh? Itu persoalan dia. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Dulu benda ni teruk, lama-lama sudah habis lah dia nak up balik benda ni. Dia nak up balik. Dulu tuan-tuan kepala Bateh ni jalan ni kita pi sampai jumpa traffic light pejabat daerah pi lagi. Kita jumpa traffic light pejabat pos, kita pi kanan. Hala nak pi ke Lahar Kepak Sungai Petani tu, kita pi tu sampai dekat T Junction yang ada ikan bakang Mak Khair tu. Sampai T Junction tu depan tu ada satu dulu. Dia panggil apa? Tok Kamat Lebai Kadiak. Dulu. Lebai Kadiak ni orang bagus. Dia orang baik. Dia tak suruh pun orang pergi buat pelik-pelik di kubur dia. Tapi kawah hak duk hidup lagi ni. Pergi buat mula-mula. Pergi buat penaik satu bumbung tang tu. Lepas tu kawan ni pula pergi sengak-sengak. Pergi duk penaik buah batu marmar bagi besar. Lepas tu dia melarat. Tengok sekali main motor, sekali main kereta berhenti, sekali buat turun ayam putih, duduk sembelih di kubur. Dulu tuan-tuan, benda tu jadi. Pelan-pelan orang duk mengaji agama, duk tahu, duk dengar ayat Quran, duk dengar hadis Nabi, baru duk tahu kata ni benda macam ni agama tak suruh dan sebagainya. Benda tu slow. Akhirnya binaan tu pun dah tak ada lah ni. Alhamdulillah. Nak up balik lah ni.
Duk pergi cari balik pula kubung orang-orang yang katanya alim, pergi duk cari balik kubung orang yang konon-kononnya wali masa hidup dan sebagainya. Mula dah duk pergi ziarah, itu tidak salah. Kita dah baca hadis tadi. Pergi bagi salam, pergi berdoa, minta Allah ampunkan dia dan sebagainya. Itu tidak salah. Dia melarat pergi sampai apa? Pergi minta kawan mati itu pula bagi sepakai kat dia. Tuan-tuan, amalan yang dulu dah pun dah jadi elok, ada pula nak up balik amalan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Cuba kita tengok ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang benda ni. Kita tengok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ad-du'a huwa al-ibadah. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Nu'man bin Bashir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ad-du'a ibadah. Nabi kata doa tu ibadah. Tuan-tuan, doa tu adalah satu ibadah. Kita doa. Doa ni ikutlah, bila kita nak doa di tempat yang dibenarkan kita berdoa, kita doa lah. Hatta nak masuk jamban pun ada doa dia, keluar jamban pun ada doa dia yang sabit daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu huwal ibadah. Nabi kata itu ibadah, boleh pahala. Summa qara'ah, kemudian Nabi baca sepotong ayat Quran surah Ghafir ayat 60. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu ayat very clear. Dan berfirman Tuhan kamu, ud'uni, mintalah doa kepada aku, Tuhan kata. Astajib lakum, aku perkenankan doa kamu. Tuhan suruh minta dekat siapa? Minta dekat dia. Bukan minta dekat lain daripada dia. Lain daripada dia ni tak kira lah siapa pun. Orang alim ke, orang saleh ke, tok wali ke, dia imam besar dulu ke apa ke. Tak kira. Itu semua selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah kata ud'uni, doa kepada aku, kepada Allah. Astajib lakum, aku perkenankan, Tuhan kata. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong, tak mau doa kepada Tuhan. Orang yang tak mau berdoa, Tuhan kata ini sombong. Orang yang tak mau doa kepada Tuhan, bila minta dekat benda lain, juga sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tidak cukup dengan sombong, Tuhan kata mereka akan masuk dalam neraka Jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dina di hari akhirat esok. Itu hadis sahih yang memetik satu ayat Al-Quran. Maksud dia apa? Doa direct kepada Allah. Tidak perlu perantara. Satu. Yang kedua, ayat daripada surah Fatir ayat 13 dan ayat 14. Saya saja tuan-tuan balik sebelum tidur buka surah Fatir ayat 13 14. Di hujung ayat 13 itu Tuhan kata apa? Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir. Hujung ayat 13 surah Fatir. Tuhan kata dan orang-orang yang minta doa kepada lain daripada aku. Allah suruh dia direct minta dekat Allah, dia pergi minta dekat kubur, dia pergi minta yang orang mati dah, dia pergi minta dekat lain daripada Allah. Barang siapa yang minta kepada lain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmir. Tuhan kata, aku nak beritahu dekat hampa, depa tu semua tak ada apa pun, walaupun senipis kulit biji kurma. Tak ada. Qitmir ni tuan-tuan, bukan kulit kurma. Buah kurma tu kulit bukan. Kurma tu ada kulit, dalam tu ada satu biji dia. Yang selaput biji tu nipis lagi daripada kulit hak luar tu.
Hak selaput tu dia panggil qitmir. Manusia yang hampa duk pergi minta ni, dia hidup ke, dia dah mati ke, dia orang alim ke, dia orang saleh ke apa, hampa pergi minta dekat dia, dia bila dia mati, dia tak ada apa dah. Bahkan Tuhan buat contoh bandingan dalam ayat ni, surah Fatir ayat 13 ni, Tuhan kata apa? Ma yamlikuna min qitmir. Nak ada selaput yang tutup biji kurma pun tak ada dah. Dia pun mengharapkan ihsan daripada Allah. Dia pun duk harap Allah tolong dia. Hang pergi duk minta kat dia buat apa? Aku ni Allah Tuhan Maha Kaya. Tuhan kata, awak tak minta kat aku. Awak duk pergi cari selain daripada aku. Nampak? Ayat 14 surah Fatir, Tuhan kata apa? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Dengar baik-baik. Okey. Tuhan kata in tad'uhum, kalau hangpa pergi minta juga kepada selain daripada aku. Pergi di kubur minta dekat kawan mati ni, pasal dia ni kononnya orang baik, orang saleh, orang alim, minta kat dia, suruh dia tolong minta kat Allah bagi kat kita. Kalau kamu minta dekat mereka ni, la yasma'u du'aakum. Tuhan kata mereka tak dengar pun apa yang hang duk cakap tu. Balik saya lagi buka surah Fatir ayat 13-14. Balik buka. Hampir duk minta dekat dia. Dia tu orang baik, dia orang saleh. Mudah-mudahan dia dengan Allah dah cantik dah. Yang hampir duk cari penyakit dengan dia pasal apa? Dia tak ada apa dah. Kalau hang minta juga dekat dia, la yasma'u du'aakum. Dia tak dengar pun doa apa ni. Kemudian Tuhan kata pula, walau sami'u, Tuhan kata katalah orang mati ni dengar. Nampak? Tuhan kata, walau sami'u, katalah orang mati ni, hampa duk minta, katalah mereka ni dengar. Mastajabu lakum. Mereka tak boleh tunaikan apa yang hang minta. Tuhan kata mereka tak dengar. Katalah mereka dengar. Tuhan kata kalau dengar pun tak boleh tolong, tak boleh tunaikan permintaan apa. Siapa kata ni tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran surah Fatir ayat 14. Yakfuruna bisyirk wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Tuhan kata aku nak abang gambar lagi satu. Hari kiamat esok, di hari akhirat esok, mereka ni yang hampa duk pergi muliakan kubur mereka, yang hampa pergi duk puja kubur mereka, yang hampa duk minta macam-macam di kubur mereka ni, wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok, yakfuruna bisyirkikum, di depan Allah mereka menafikan hampa semua. Mereka ni akan bagi tahu dekat Tuhan, saya tak pernah suruh mereka buat macam tu dekat kubur saya. Saya tak suruh. Tapi selepas saya mati, mereka pergi buat macam ni dekat kubur saya. Saya tak salah dalam bab ni. Tuan-tuan nampak tak apa hak duk jadi hari ni? Yes, orang-orang yang mati, orang saleh, wali Allah, mereka tak salah pun sebenarnya. Orang yang hidup ni, yang duk pergi buat benda-benda ni, yang di hari akhirat esok, wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Mereka lepas tangan daripada apa yang orang-orang ni duk buat. Kami tak suruh mereka buat macam ni. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tuan-tuan, ujung ayat 14 surah Fatir. Tuhan kata apa? Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tuhan kata tak akan ada siapa pun yang boleh bagi tahu dekat hampa hakikat perkara ini, melainkan Allah saja yang boleh bagi tahu. Dengar apa yang Allah kata, jangan dengar lain orang kata. Pasal apa? Tidak ada siapa pun Tuhan kata yang boleh cerita tentang hakikat benda ni, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jaga benda-benda macam ni, jaga. Jangan terlibat dengan benda-benda yang boleh merugikan kita di hari akhirat esok. Tuan-tuan pernah dengar satu nama Ibnu Al-Jauzi, Imam Ibnul Jauzi. Oh, ini nama besar tuan-tuan, ini nama besar. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita tak bercari, mukadimah tak habis ni. Musim hujan, boleh main banyak ni boleh bagi selendang merah ni tuan-tuan ni. Pukul 6 suku tadi saya telefon tu Imam Al-Fadil Ustazul Khairi, saya kata macam mana ni, kita hujan tadi 6 suku lepas. Nak tangguh kan? Saya kata kuliah ni.
Jangan. Saya lagi hujan seriat. Dia ni pun wali juga ni, buat baik kan dia. Dia kata saya lagi hujan seriat. Dia kata. Saya kata amin lah. Nak kata apa? Amin. Seriat sungguh tuan-tuan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Jadi dah tumpang hujan boleh ramai. Jadi panjang sikit lah. Kan? Baik, Imam Ibnul Jauzi. Kita pernah dengar nama dia. Ini orang hebat. Nama dia Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi. Itu nama dia. Sebut nama Imam Ibnul Jauzi, orang jenis ambil tahu agama, kenal. At least nama tu familiar, biasa dengar. Okay. Dia beranak tahun lebih kurang sekitar 1116. Orang dulu, biasalah. Ada kata 1113, ada kata 1115, ada 1116. Lebih kurang tahun tu dia lahir. Dia wafat 1201 Masihi, bukan Hijrah, Masihi. Dia ni umur panjang, 80 lebih umur dia. Ibnul Jauzi. Tak macam imam mazhab kita. Imam mazhab kita Imam Syafi'i meninggal umur berapa tuan-tuan? 54 meninggal dah. 54 tu tahun Hijrah, bukan tahun Masihi. Kita ni kalau kata dah umur 54, betul-betul 56. Kalau ikut cara kira Nabi, tahun Hijrah. Imam Asy-Syafi'i 54, umur 54 sudah wafat, sudah meninggal. Masih hidup, Allah Subhanahu wa taala test Imam Syafi'i tuan-tuan. Kita duk kata kita mazhab Syafi'i. Tahu kata Imam Syafi'i ni dia sakit buasir. Tahu buasir. Sampai dia kalau pergi masjid mengajar, dia duduk ni, bila dia bangkit di bangku ni lekat darah buasir dia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia wafat awal, 54 umur dah wafat. Imam Nawawi lagi awal, 40-an umur wafat. Tapi Imam Ibnul Jauzi ni umur 80 lebih. Ada satu riwayat kira dia kata 87 umur dia masa wafat. Orang hebat tuan-tuan, dia mazhab Hambali. Ibnul Jauzi ni, Imam Ibnul Jauzi ni mazhab Hambali. Dia digelar pada zaman dia digelar Syekhul Islam. Syekhul Islam. Orang panggil kata Syekhul Islam ni, kalau law full professor lah. Full professor. Pakar bidang kepakaran dia, pakar dalam undang-undang Islam. Satu. Bahkan dia dilantik menjadi hakim pada zaman dia. Satu orang da'i ataupun pendakwah yang hebat. Pemidah Tuhan dah. Imam Ibnul Jauzi, dia kalau bangkit, kalau bercakap, 1000 orang nanti dengar. Hebat pidato dia. Dia ni seorang ahli sejarah yang ulung. Ni Ibnul Jauzi ni. Pakar bahasa dan sastra. Dia pakar dalam bahasa Arab dan beberapa bahasa lain. Dia ahli dan ulama di dalam tafsir, di dalam hadis dan di dalam fiqh. Semua bidang dia tapau habis. Tapau. Benar-benar. Dia tapau habis. Semua bidang duk ada kat dia. Hebat tuan-tuan. Kalau dalam kepala tuan-tuan lah ni ada satu figure agama yang tuan-tuan rasa, tuan-tuan idolize dia, tuan-tuan respect habis dekat dia. Itu bukan bandingan dengan Imam Ibnul Jauzi. Hebat. Hebat sungguh. Dia mati. Orang pergi selongkang library dia, tempat dia duk menulis kitab. Masih ada 700 manuskrip yang belum publish. Hak dia buat ni tu saya cakap, tuan-tuan, kitab dia buat ni sampai Imam Az-Zahabi, Imam hadis, Imam Az-Zahabi ni kata, aku tidak pernah jumpa satu orang, satu alim yang seumpama Ibnul Jauzi. Tulis buku ni punya banyak. Dia dan tu. Hak mengajar masjid, duk tulis buku lagi. Dia tidur bila? Kita dengar Dr. Mahathir duk kerja 18 jam pun kita dah kalut dah. 18. Dia ni tidur berapa jam dia kerja. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia mati. Dia pergi selongkang tengok tempat dia duk menulis kitab ni. Ada 700 manuskrip yang belum publish.
Ni macam ni punya abang ni, ujung cerita sekali lagi baru nak tahu apa hak abang tu. Kan? Orang kata subject matter. Dia punya subject matter tu sekali lagi baru nak keluar. Ni tak keluar lagi. Nak kena bagi tuan-tuan nampak dia ni hebat. Baru hak ujung sekali lagi tuan-tuan boleh terima. Tuan-tuan, yang kata Imam Ibnul Jauzi ni, dia dihormati, dia disanjung tinggi oleh masyarakat. Bahkan alim, ulama, cerdik, pandai yang ada pada masa tu habis dengan dia ni. Respect habis. Berilmu, hebat, tawaduk, semua ada kat dia. Dia tapau habis semua kebaikan ni. Ada satu cerita tentang dia. Tu pun nak main. Ada satu cerita tentang dia. Dan cerita ni dia tulis dalam kitab dia, nama kitab dia Al-Mawdu'at. Nama kitab dia, salah satu kitab dia. Tuan-tuan pernah dengar ada ustaz-ustaz kita ni duk mengajar kitab Talbis Iblis? Pernah dengar? Yes, itu kitab Talbis Iblis ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Talbis Iblis. Tuan-tuan, ada satu ustaz duk mengajar dalam kawasan kita ni dan dia pandai terang benda tu, tuan-tuan. Talbis Iblis ini satu kitab yang sangat interesting. Talbis ni dia terjemah kata belitan, belit, kena belit dengan iblis. Talbis ni maksud dia apa? Dia bagi confuse. Benda tak elok dia bagi nampak elok. Itu talbis. Iblis punya kerja ni, benda tu benda dosa, benda tu benda tak bagus, tapi iblis dia decorate benda tu, dia hias benda tu bagi nampak bagus. Itu kata talbis. Maka talbis iblis ni dia berlaku kepada macam-macam orang. Hang satu alim, ulama, dia ada cara dia. Hang satu orang politician, ahli politik, dia ada cara dia. Janji semua ni akan diperdayakan oleh dia. Ini buku ni cerita pasal itu. Buku ni ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnul Jauzi. Ni hak kita duk cerita ni. Ada satu cerita dia ni. Dia tiap-tiap kali lepas semayang, dia pasal masa dia kecil, dia kata, dia cerita dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Dia kata masa dia kecil, dia duk pergi mengaji dekat Tuan Alim hak duk mengajar di tempat dia. Satu Tuan Alim ni sudah baca satu hadis. Dia dengar, dia sudah capture benda tu, dia terus pegang, dia buat amalan. Apa dia? Tuan Alim tu, ustaz tu, tok guru tu baca satu hadis, cerita kata barang siapa selepas sembahyang fardu dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca ayat kursi, kemudian dia baca ayat daripada surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat. Kita dah baca kan? Satu. Kemudian baca ayat 26 daripada surah Ali Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til. Kita baca tak? Baca. Okey. Siapa yang baca benda ni selepas semayang ni, tok guru hak dia pergi masjid masa kecil ni mengajak baca satu hadis abang yang tu. Siapa yang lepas semayang, dia baca Fatihah, dan lepas bagi salam, dia wirid, dia baca Fatihah, lepas itu dia baca ayatul kursi, kemudian dia baca syahidallahu annahu la ilaha illahu tu, kemudian dia baca qulillahumma malikal mulki, dia baca ayat tu semua. Tiap-tiap kali lepas semayang dia baca benda tu, tok guru hak duk mengajar tu kata, dia akan dapat 5 perkara. Satu, Allah Subhanahu wa taala garanti bagi syurga dekat dia kalau dia amalkan benda tu. Ibnul Jauzi masa tu kecil ni dengar, impress. Yang kedua, dalam hadis yang tok guru tu baca kata, Allah akan pandang orang yang lepas semayang baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 2 ayat daripada surah Ali Imran tadi ni, Allah akan pandang dia 70 kali pandang tiap-tiap hari. Tok guru yang mengajar tu baca hadis kononnya macam tu. Yang ketiga, Allah akan tunaikan 70 hajat dia satu hari. Hadis ni tok guru tu baca, dia duk dengar, dia budak masa tu, dia kata. 4, Allah akan selamatkan dia daripada apa-apa musuh dia. Yang kelima, Allah akan pelihara dia. Orang yang baca apa tadi? Fatihah, ayat kursi, 2 ayat syahidallahu annahu tu dengan qulillahumma malikal mulk. Baca yang tu, selepas daripada setiap kali semayang, Allah akan bagi dekat dia 1, 2, 3, 4, 5 benda ni. Hadis tu bunyi lagu tu. Dia budak masa tu, dia dengar. Betul-betul motivated. Dia rasa, ni tak boleh lepas ni. Ini peluang cukup baik ni. Dapat syurga dah cukup baik. 70 kali sehari Allah nanti duduk tengok dia. 70 hajat dia Allah nanti settle bang.
Apa musuh pun Allah akan protect dia daripada kena apa-apa tak elok dengan musuh. Dan Allah akan pelihara orang. Apa sangat dia kata nak baca Fatihah ayat kursi dengan 2 ayat pendek ni? Apa sangat? Dia praktis benda tu selama 30 tahun. Siapa kata ni? Imam Ibnul Jauzi kata dalam kitab dia Al-Mawdu'at, dia tulis benda ni, pengalaman dia 30 tahun. Tiap-tiap kali lepas semayang dia wiridkan benda tu. Pasal apa? Pasal dia nak tu janji yang disebut dalam hadis tu. Okey. Selepas 30 tahun dia duk praktis benda tu, dia pun dah jadi satu alim besar. Dia pun mula duk cari balik ni benda hak dia duk buat amal ni, hadis hak dia dengar daripada tok guru ni masa kecil ni, dia pergi duk cari balik. Palsu rupanya benda tu. Allah, 30 tahun dia duk buat amal benda tu. Buat amal dengan harapan nak dapat tu janji-janji yang disebut dalam hadis tu. Selepas 30 tahun dia kata dia beramal, dia sendiri cerita benda ni dalam kitab tu. Bila dia duk baca benda ni 30 tahun, sampailah dia dah boleh jadi satu orang alim dan boleh mencari sendiri benda ni. Bila duk cari palsu rupanya benda ni. Dia stop immediately amalan tu. Dia stop amalan tu. Dan dia habang dekat anak murid dia. Anak murid dia tanya dia. Ini dia tulis. Anak murid tanya dia, Tok Guru, apa masalah baca Fatihahnya? Itu Quran. Tok Guru, apa masalah baca ayat kursi? Itu Quran. Apa masalah baca syahidallahu annahu la ilaha illahu? Itu ayat Quran. Apa masalah baca qulillahumma malikal? Itu ayat Quran. Apa masalahnya? Pasal apa yang pergi berhenti benda tu? Jawab Imam Ibnul Jauzi, dia tulis dalam kitab dia. Dia kata isti'malul khair yanbaghi an yakuna mashru'an fa idza alimna annahu kadhib kharaja minal mashru'iyyah. Dia kata apabila kita amalkan satu-satu perkara tu yang kita duk sangka dia daripada sumber yang masyru', daripada sumber yang sahih, daripada hadis yang betul, tiba-tiba kita dapati benda tu daripada hadis yang tak betul, benda itu kazib, dia kata benda tu tipu, maka tidak adalah perkara yang palsu itu boleh diteruskan sebagai amalan. Dia kata, wah tuan-tuan, patah balik hak saya cerita dia tadi, hebat tak dia ni? Hebat tuan-tuan. Bukan masalah tak boleh baca Fatihah, bukan masalah tak boleh baca ayat kursi, bukan masalah tak boleh baca 2 ayat daripada surah Ali Imran, itu bukan masalah dia. Masalahnya hadis itu hadis palsu dan menjanjikan benda yang tidak dijanjikan oleh Allah dan Nabi. Itu masalah dia. Dia tertipu dengan hadis palsu. Dia buat buku dia, kitab dia nama Al-Mawdu'at. Mawdu' ni makna dia apa tuan-tuan? Palsu. Makna dia palsu. Mawdu', orang dia kata hadis mawdu'. Hadis mawdu' tu hadis palsu. Al-Mawdu'at maksudnya kitab itu menghimpunkan hadis-hadis palsu yang tidak diketahui sumber dan ternyata tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis benda tu dan dia cerita pengalaman dia sendiri. Dia sendiri 30 tahun dia percaya hadis tu. Kemudiannya selepas 30 tahun bila dia selidik balik, ternyata palsu. Tidak ada rawi yang meriwayatkan hadis itu. Dan dia stop benda tu immediately. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran satu apa dia? Ilmu very important. Ilmu ni penting tuan-tuan. Yang kedua, beramal mesti dengan ilmu. Tidak boleh ikut-ikut. Beramal mesti dengan ilmu. 3, ilmu yang sebenar mestilah sumbernya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kalau sudah ada terang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi akan larangan terhadap satu-satu perkara, berhentilah serta-merta. Kita dah buat benda ni lama dah, kita dah buat, tu pum kata jumpa ayat Quran kata tak boleh buat benda tu sebenarnya, pum jumpa hadis Nabi larang buat benda tu sebenarnya, immediately full stop. That's it. Aku buat dulu pasal aku tak tahu. Now aku tahu rupanya ada ayat Quran larang buat benda macam ni.
Tidak ada sebab untuk kita teruskan benda yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Quran dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. 8.37. Baca ustaz ni dia tahu nak maghrib awal lah ni. Di masjid Matang Buluh pun dia perdarah sampai pukul 9.40. Dia duk buat macam maghrib ni pukul 7.35. Tak tahu saja nak test selendang merah ni nak bagi bukan mudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Kita sampai di muka surat 112. Muka surat 112, bawah sekali dia kata masalah minta Tuhan tidak memberati apa-apa yang tiada kuasa kita menanggungnya. So kita adab kita dengan Tuhan. Kita tahu kita lemah, tuan-tuan. Kita lemah. Dua heran tengok Dr. Mahathir lagi, kan? Umur 94, 95, steady. Dia punya posture badan dia berdiri, steady. Kita baru nak main 60. Tangkap rata ni. Tangkap rata tau. Bangkit pagi nak pergi pancur, jengket. Lepas 5 minit baru boleh jalan steady. Lepas habis subuh duk penat Quran apa kan sikit, baca 4-5 muka surat. Lepas baca kebas pula. Jengket balik pula. Jengket. Lepas seminit baru boleh jalan elok. Kita kata orang tua ni makan apa? Badan. Dengan apa yang ada kat kita ni, kita kena minta dekat Allah Subhanahu wa taala supaya jangan diberatkan kita dengan benda yang kita tak mampu. Tak mampu. Okey? Dan sahabat-sahabat kita duduk atas bangku semayang semua kan. Depa ni pun satu pening. Bukan kata depa tu pening. Depa ni satu pening pasal apa? Dengan YouTube duk ada banyak lah ni ustaz ni habaq semayang orang duduk atas bangku ni kena buat lagu ni. Sagi tengok YouTube lain pula kata tak boleh buat lagu tu, kena buat lagu ni pening. Lalu dia pun pergi tanya pula satu ustaz lain pula, dia kata sebenarnya lagu mana? Dia kata saya berdiri, Allahu Akbar, saya berdiri. Dia kata sagi saya rokok, Allahu Akbar, saya rokok. Lepas tu sagi sujud, saya duduk atas bangku, saya lipat badan saya sujud. Satu orang sudah main dekat saya, dia kata mana boleh buat macam ni? Hang sujud kena duduk dalam keadaan rokok, tapi sujud bagi bawah sikit daripada rokok. Ulah, dia kata. Dia main sengai lah. Dia buat lama dah macam ni. Tata kau ni main, tata dia buat tak betul. Tuan-tuan, ni soal ibadat. Semayang betul tak betul, tak kalut ke? So hak betul-betul hak mana satu? Itu bukan tajuk kita malam ni. Saya tak umpannya. Tajuk kita malam ni apa dia? Kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi sorry lah dekat kita hak-hak mana yang kita tak mampu nak buat macam kehendak dia. Okey, cuba kita baca. Maka iaitu ada dua macam jua. Pertamanya, barang yang tiada ada kekuasaan seseorang itu menanggungnya. Ni kita minta Tuhan bagi sorry, bagi ampun, bagi maaf dekat kita. Benda ni memang kita tak boleh buat. Contoh, yang pertama dia kata apa? Seperti diberati ke atas orang yang buta suruh tengok. Memang tak boleh lah. Kau orang buta, hang suruh dia tengok, hang tak tengok, hang berdosa. Dia kata saya buta. Tak kira lah, hang tak nampak, hang berdosa. Kacau. Satu, janganlah macam tu. Dia kata benda dah memang tak boleh buat pun, jangan suruh buat. Kalau tak buat jadi berdosa, jangan. Minta kat Tuhan macam tu. Minta. Ataupun dia kata yang mati kaki disuruh berlari. Mati kaki ni apa dia? Paralyzed. Orang lumpuh. Suruh lari. Bangkit lari. Lumpuh, dia kata. Bangkit lari. Tak ada dosa, dia kata. Nampak? Janganlah. Benda tu memang tak boleh buat. Tak boleh buat. Allah tahulah. Dia memang tak boleh buat benda tu. Bukan dia saja tak mau buat. Okey? Baik. Maka bahagian keberatan hukum yang ini tiada Tuhan berarti ke atas hamba sekali-kali. Dia kata contoh ni saja bawa, tapi Tuhan tak pernah suruh macam tu. Tuhan tak pernah suruh orang buta tengok, tak boleh tengok jadi berdosa. Tuhan tak pernah buat kerja lagu tu. Tuhan tak pernah suruh orang lumpuh suruh bangkit lari. Tuhan tak pernah suruh benda tu. Tapi saja nak abang contoh, dia kata. Tapi Allah tak pernah paksa orang yang memang tak boleh buat suruh buat. Tak. Yang kedua,
Yang kedua, dia kata kiranya yang tiada kuasa juga, iaitu barang yang boleh ditanggung seseorang itu beserta susah payah dan berat sangat-sangat. Ini contoh yang kedua. Benda ni memanglah dia dengan badan uzuk, sakit. Kalau nak buat ni kira sakit lah. Tapi kalau gagah boleh. Okey. Ini kes yang kedua. Orang duduk sembahyang atas bangku. Dia kalau dia gagah juga, dia boleh sujud, duduk antara dua sujud. Boleh, tapi dah ada bangku, boleh duduk atas bangku dah. Dari segi fiqh, kalau macam tu batal sembahyang ni. Dia betul-betul boleh sujud. Boleh sujud. Berdiri memang dia boleh. Rokok memang dia boleh. Sujud tu dia tak boleh. Dia nak daripada berdiri, dia nak pergi sujud tu dia tak boleh. Atas sebab-sebab dia dengan Allah tahu. Dia baru bypass ke, dia baru buat open heart surgery ke apa ke semua. Jadi dia nak bend badan lebih-lebih. Tak boleh. Kalau dia gagah juga, dia collapse. Dia tumbang jatuh. Contoh. Dengan kerana tu, dia bila main tang sujud, dia duduk atas bangku, dia bend badan atas bangku saja. Tapi kalau sekiranya, kalau dia gagah, dia boleh sujud, tapi dia tak sujud, dari segi fiqahnya batal sembahyang dia. Kerana sujud itu rukun fi'li. Anda boleh faham tak? Yes, itu. So yang kedua ni, dia kata jenis ni lah. Jenis ni, dia ni sebenarnya, kalau gagah, kalau paksa boleh, tapi dia tak mau buat. Dia tak mau nak paksa. Dia tak mau try. Itu bahagian yang kedua. Itu orang yang boleh tanggung beserta susah payah. Dia boleh buat, tapi susahlah sikit. Seperti diberati dengan amal-amal yang susah dan fardu-fardu yang berat. Contoh. Seperti keadaan pada mula-mula Islam dulu. Dia kata contoh zaman awal-awal Islam dulu. Sembahyang malam itu wajib. Dan seumpamanya dulu, zaman awal Islam dulu, tahajud tu wajib. Tak bangkit tahajud berdosa. Dulu. Kemudiannya, kewajipan tahajud itu ditarik balik. Dia jadi sunat. Okey? Tu, contoh. Maka inilah yang diminta orang-orang mukmin akan Tuhannya. Sembahyang tahajud ni kalau boleh tiap-tiap malam. Kalau tak ada pun 2-3 malam sekali. Ataupun paling-paling common seminggu sekali. Paling teruk sebulan sekali. Susah sikit. Bukan susah banyak pun, susah sikit. Tua-tua ni, sekali pukul 1 bangkit, pergi pancong. Sekali 2.30 bangkit pula, pergi pancong. Sekali pukul 4.30 bangkit pula, pergi pancong. 4.30 tu, sekali lah. Tangkap bergigi, buh sikit. Ambil ayat semayang ringkai-ringkai. Ampang sejadah, Allahu Akbar. Tak mau buat sunat wuduk. Buat tahajud terus pun tak apa. Sampai berlalu 30 hari sebulan, tak ada satu tahajud pun dia buat kepada Allah. Sedangkan sembahyang ini pernah Tuhan wajibkan satu masa dulu. It is so bad, dia kata. Itu sangat tak bagus. So, kalau kita tergolong dalam golongan ini, kita tak boleh nak buat tahajud malam ni, tak boleh, minta ampunlah dekat Allah. Sebab apa? Malu muka kita dengan Tuhan. Umat dulu wajib, tak buat berdosa. Kita hari ni benda tu tak wajib, kita tak buat. Allahu Akbar, malunya dekat Tuhan. Minta ampun kat Tuhan. Tu dia nak abang. Sebagaimana yang diajak oleh Allah di dalam Quran dengan firman-Nya, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tu ayat tu. Maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, tidaklah kiranya Engkau beratkan kepada kami barang yang tiada kuasa kami nak menanggungnya. Allah tekankan soal sembahyang tahajud ni. Quran kata apa? Qumil laila illa qalila. Quran kata, bangkitlah, Tuhan kata. Ayat tu, ayat lembut Tuhan bagi. Kepada siapa tuan-tuan? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata qumil laila illa qalila. Bangkitlah waktu malam ni, sembayanglah walaupun sikit. Bukan suruh buat sampai 22 rakaat. 2 rakaat saja tahajud. Bangunlah, Tuhan kata qumil laila illa qalila. Sikit pun tak apa, 2 rakaat aja. 2 rakaat tu tuan-tuan, di hari akhirat esok menyesal kita. Menyesal pasal apa? Menyesal pasal buat 2. Menyesal pasal tak buat 20.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dua hak buat tu pun Allah bagi ganjaran dekat kita. Allahu Akbar. Tak tahu nak habang punya menangis kita di depan Allah. Buat dua je Tuhan bagi macam ni punya ganjaran dekat kita. Menyesal mai dalam hati. Kalaulah dulu aku buat lebih pada dua, dia duduk dalam geng satu lagi. Mereka buat sampai 10. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ialah kata-kata hati dan juga was-was, dan juga termasuk di dalam benda yang kita nak kena minta ampun kat Tuhan ni apa dia? Was-was yang duk main dalam hati. Ataupun lintasan jahat dalam hati. Benda ni beyond control. Kita tak boleh control kadang tu. Contoh duk buat banyak kali dah aku dia. Tengok orang kita dandai ingat. Ni apa? Lintasan hati. Bukan kita cadang pun nak ingat buruk, bukan kita cadang pun nak ingat tak baik dekat dia. Tak cadang pun. Benda tu spontaneously. Dia main spontan aja. Zup dia masuk main. Kita ingat dia ni apa? Dia ni makan gaji buta. Lu ingat lagu tu. Kita jahat tuan-tuan sebenarnya. Jadi dia duk minta ampun dekat Tuhan. Benda ni beyond kita punya kontrol, luar daripada kawalan diri kita. Dan kata qil, ada setengah ulama kata yang benda yang kita nak kena minta ampun kat Tuhan ni ialah apa? Kepanasan ingin kepada perempuan. Orang lelaki-lelaki ni dia ada satu dalam diri dia ni hubbun nisa. Hubbun nisa ni dia syok dengan perempuan ni, dia syok. Dia boleh mai tanya ustaz, dia tahu ustaz tanya satu lah apa dia. Saya ni ustaz jangan gelak lagu tu pula kata kat kita. Kita tak tahulah, hang tak kata lagi, saya tak boleh jadilah nak gelak tak gelak. Dah ini serius ustaz. Apa dia? Saya ni ustaz kata. Saya ni orang perempuan banyak syok kat saya. Memang gelak sungguh lah kita kalau dengar kan. Dia boleh kata kat kita betul. Saya ni dia kata tak tahu. Kadang saya balik rumah duk tengok muka saya handsome tang mana saya ni. Kita puasa aku bungkus dengan sejadah ni Bali minggu. Dia boleh main duk tanya kat kita soalan macam ni. Sungguh Ustaz dia kata. Dua orang sungguh dia kata. Sungguh Ustaz dia kata. Dah tu kira macam mana Ustaz? Ni ampi cepat sebelum saya naik angin kan ampi. Kata dah. Oh rupanya malam ni dalam kitab dia kata ada sebahagian ulama kata ini ada kepada sesetengah orang. Apa dia? Dia kata kepanasan ingin pada perempuan. Dia ni jenis hubbun nisa ataupun dalam bahasa hari ni dia kata womanizer. Womanizer. Dia dengan perempuan ni dia halai apa tak apa. Kawan-kawan merapu ni ajak pergi minum arak dia memang tak boleh lah. Dengan dia takluk lah benda-benda macam tu. Ajak pergi duk main judi semua tak boleh jalan. Perempuan dia ajak lepas pergi. Jenis macam ni. Dia kalah bab tu. Orang macam ni kena minta ampun dekat Tuhan. Sebab benda ni ada dalam diri dia. Dan kata qil, ada setengah ulama kata yang benda nak kena minta ampun kat Tuhan ni ialah asyik kasih. Jenis tu jugalah, jenis tadi juga. Jenis lagu duk tenggelam, jenis playboy, jenis lagu tu. Dan kata qil, kepuasan hati seteru melihat apabila kena bala. Ni ada satu penyakit lagi dia kata. Benda ni pun kena minta ampun kat Tuhan. Dia ni apa penyakit dia tuan-tuan? Dia ada orang dia tak suka dalam masyarakat ni, dalam taman dia, kawan-kawan tempat kerja dia ni, dia ada orang yang dia tak suka. Tiba-tiba orang yang dia tak suka tu kena bala apa-apa, dia syok. Allah, satu penyakit. Dia ada orang dia dengan dia tak friendly, dia tak suka dengan kau tu tak buat apa pun kat dia, tapi dia macam ada setengah cikgu sekolah kan. Cikgu sekolah ni dia ada budak dalam kelas tu yang dia tak suka. Budak tu tak buat apa pun kat dia, tapi dia tak suka, tak tahu pasal apa. Pipi abang kat cikgu lain pula, dia kata saya kelas tu kalau saya masuk tu hak duduk belakang aku tak boleh. Cikgu lain tanya dia, awak pasal apa dengan budak tu? Tak tahu, aku tak boleh. Aku tengok muka dia dandan darah sirap naik. Dah kita kata, apa masalah dia? Dia buat apa? Dia tak buat apa lah, tapi aku tak boleh tengok muka dia. Kata. Kacau tadi, penyakit. Mungkin budak ni dia jenis rambut cerin ke apa ke. Budak kampung duk terjun parik ban mandi ke apa ke. Dia nak pergi swimming pool semua. Dia bukan jenis keluarga boleh pergi tang tu dia. Parik ban lah tempat dia. Jadi bila parik ban ni duk terjun dundam, nak rambut cerin lah. Dia jangan pergi duk marah kat dia pasal rambut cerin tu. Jangan dah dia.
Tapi cikgu ni tak boleh tengok. Ada jenis macam ni. Jenis macam ni, dia kena cikgu ni kena minta ampun kat Tuhan. Tak pasal-pasal hampir tak suka kat orang. Lepas tu bila orang yang dia tak suka tu kena musibah apa-apa, dia seronok. Orang main habaq kat dia, kata budak ni cikgu mengajar kat dia kelas sekian-sekian ni, budak duduk belakang. Oh, budak tu kenapa? Dia patut aksiden bagi dia apa dah muka dia kan. Allahu akbar. Tak boleh. Dia kata benda macam ni dia kata salah. Dia kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata qil, ada ulama kata benda tak boleh kontrol duk dalam diri ini, iaitu putus rahim dan bercerai-berai. Dia bergaduh dengan abang dia bergaduh dengan kak dia bergaduh dengan adik dia, putus silaturahim. Minta ampun kepada Allah. Dan kata qil, berubah jadi kera dan beruk dan babi. Dia kata. Ada kes yang sampai macam tu. Dia buat satu benda salah, Allah murka dia sampai Allah Subhanahu wa taala ubah rupa bagi jadi beruk, bagi jadi kera, bagi jadi babi. Saya bagi tahu bulan lepas ada satu hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada orang sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia sebut apa? Karramallahu wajhah. Apa maksud karramallahu wajhah? Allah muliakan wajah Sayyidina Ali ni. Ada orang tanya ulama besar, kalau bila sebut nama Sayyidina Ali, kita tak sebut karramallahu wajhah, kita sebut radhiyallahu anhu, boleh ke tak boleh? Tanya. Dia jawab apa? Dia kata dua-dua pun boleh, tetapi yang sunnahnya ialah radhiyallahu anhu. Okey. Habis kalau sebut karramallahu wajah, Allah muliakan wajah dia, juga tidak salah, juga harus. Jangan kita saat lagi bila dengar satu orang bila sebut Ali bin Abi Talib karramallahu wajah, kita kata dia ni Syiah ke apa? Jangan. Disebut Ali karramallahu wajah tidak menunjukkan dia Syiah, bahkan tidak salah dari segi faham ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Okey. Baik, hadis ni riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Faqila wa ma hunna ya Rasulullah? Qal idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghraman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajul zawjatahu wa aqqa ummah wa barra sadiqah wa jafa abah wartafa'at al-aswat fil masajid wa kana za'imul qaum ardhalahum wa ukrima ar-rajul makhafata syarrih wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil qainat wal ma'azif wa la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha falyartaqibu 'inda dhalika rihan hamra' au khasfan au maskha. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dan kebanyakan ulama kata hadis ini dhaif. Hadis dhaif hadis tak tuan-tuan? Hadis. Tapi dia ada masalah dari segi rawi dia, dari segi dan sebagainya, dia jadi hadis dhaif dan dia boleh dibaca dengan syarat kita bagi tahu status dia. Hadis ini hadis dhaif riwayat Imam At-Tirmizi. Apa maksud dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 15 benda, apabila masyarakat itu buat 15 benda ni, halal bala Allah hanti mai. Apa dia? Sahabat kata apa dia benda tu ya Rasulullah? Nabi kata satu, idza kana al-maghnamu duwalan, apabila dalam masyarakat itu harta sudah menjadi monopoli. Harta jalan di sekitar kroni kerajaan. Dia dapat kat orang tu ya. Projek tengok dapat kat dia, tengok projek apa dapat kat dia, tengok projek apa dapat kat dia. Tapi kat orang lain, harta yang sepatutnya menjadi harta awam, harta negara, monopoli oleh orang tertentu ataupun kumpulan tertentu. Itu satu. Allah tak mau macam ni. Allah mau benda ni share. Yang kedua, wal amanatu maghnaman, apabila amanah menjadi macam ghanimah, rebutan.
Pakar nak pegang jawatan. Pakar nak pegang jawatan. Sanggup buang duit untuk nak pastikan dapat jawatan. Bila keadaan macam ni jadi, jaga. Nabi kata, bala nanti mai bila-bila masa. Wa zakatu maghraman. Apabila zakat ini jadi macam satu denda. Pakar tak mau keluar zakat. Duk kira, kira nak bagi last kali kira tak payah keluar zakat. Dah jadi satu keberatan kepada dia. Wa ata'ar rajul zaujatah. Apabila laki-laki kena queen control. Laki-laki yang sepatutnya bos dalam rumah, bini sudah jadi bos. Sampai dia apa pun tanya dia kata tanya mak abah, tanya mak abah tu. Sampai anak kata, bapak ni bapak ke mak? Begitu. Apabila suami wa ata'ar rajul, apabila satu laki-laki taat zaujatah, taat bini. Bini kontrol semua. Jaga. Allah jadikan orang laki-laki ni ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki ni dia yang sepatut kontrol orang perempuan. Wa aqqa ummah, apabila mak diderhakai. Anak tak ada heran dekat mak ni. Mak kata apa? Habis kat mak dia. Dia tak pernah dengar cakap mak dia. Mak ni berendah air mata, makan hati. Anak tak peduli kat dia. Anak derhaka dia. Jaga. Bala Tuhan timai. Wa barra sadiqah. Apabila kawan betul semua. Bapak kata tak mau dengar, anak kata tak mau dengar, bini ajak bincang pun tak mau, kawan dia yang betul. Wa jafa abah. Apabila anak tak ada heran dekat bapak dayus. Wartafa'atil aswat fil masajid. Apabila masjid sudah menjadi medan berbalah bergaduh, sampai jerit-jerit, jerkah-jerkah dalam masjid, bergaduh. Mesyuarat jawatan kuasa sampai balik bangku pergi. Pum. Agak-agak tuan-tuan lah, dalam Pulau Pinang ada jadi dah benda ni. Ada tuan-tuan. Tanya orang menjaga agama di Panti boleh cerita. Wakil lepas ada di dalam mesyuarat tu. Silap dia kata nak singgah kepala saya. Ustaz, saya elok sikit. Saya baiklah dah belajar tai chi sikit. Dah tahu. Bangku mai kuat dia kepala. Dia wakil menjaga agama. Pergi dalam mesyuarat masjid tu. Balik bangku. Wa kana za'imul qaum arzalahum. Apabila orang yang terpilih untuk menjadi za'im, menjadi ketua, dia orang paling jahat. Dia paling jahat. Dia dilantik jadi ketua. Pasal apa? Pasal takut kat dia. Kalau tak bagi kat dia, jadi masalah. Bagi kat dia, senang. Habis tuan. Bila orang jahat duk kontrol semua, habis. Wa syuribatil khumur. Apabila arak diminum sana sini. Tentulah zaman smartphone ni, Allahu Akbar, daripada duk hantar main video, kita naik takut. Budak-budak perempuan, budak sekolah ni tengok physical size tu macam form 1, form 2 below lah, form 3 ke bawah punya pakai tudung tapi dia duk tunggang Carlsberg apa semua. Allah, daripada hantar main kita tengok naik takut. Arak. Wa syuribatil kham, diminum arak. Tak ada heran kat siapa. Wa lubisal harir. Apabila orang lelaki kalut nak pakai sutra. Kain sutra ni haram. Kata orang lelaki meh dengan sutra tak boleh. Ustaz nak tanya satu Ustaz. Tak macam saya tahu kata sutra ni haram, yang tu saya tahu tak. Okey kata. Dan macam necktie sutra tak apa Ustaz. Nak pakai juga. Kita kata nama kata pakaian ni bukan baju dengan seluar saja. Apa benda juga yang kita duk pakai melekat kat kita tu semua pakaian. Jadi macam tie tak boleh Ustaz, tak boleh. Tak boleh lah kita kata. Tapi kita bukan pakai selalu Ustaz. Nabi kata apa? Walubisal harir. Apabila laki-laki duk nak pakai juga setera ni, jaga. Pasal apa? Benda tu dah agama kata tak boleh lah. Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Apabila penyanyi wanita dan alat muzik diagung-agungkan.
Sampai buat apa pun nak kena sulah masuk juga geng ni. Nak kena juga. Tak ada kalau sambutan korang. Domain macam tu. Wala'ana akhiru hazihil ummah awalaha. Nabi kata, apabila umat kemudian hari ini duk condemn, duk laknat umat dulu. Cerita kata ni Imam Ibnul Jauzi ni macam ni, dia kata pirai itu tahun bila kurun berapa tu 1000 apa dia banyak 1000 apa kata 1116 kurun la ilaha illallah, dia kata kurun ke 10 kurun ke 11 dulu dia nak buat main cerita kita zaman tahun 2000 nak pergi 2020 ni, nak pergi 2020 ni, yang ni lah yang orang Islam duk tertinggal. Dia pergi kata lagu tu, dia condemn orang-orang dulu, sedangkan mereka ni semua terbukti hidupnya beragama, matinya beragama. Kita pergi condemn. فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا. Nabi SAW kata, tunggulah kalau biar benda-benda 15 benda ni semua jadi, tunggulah pada ketika itu Allah nanti bawa mai angin ahmar. Angin ahmar ni apa tuan-tuan? Sebahagian orang kata kena stroke. Angin ahmar orang panggil. Satu tafsiran kata rihan hamra itu angin ahmar, penyakit stroke. Satu tafsiran. Au khasfan ataupun gempa bumi, Tuhan nanti bawa mai. Banyak tak tuan-tuan gempa bumi lah ni? Allahu akbar. Khasfan, gempa bumi. Sana kena, sini kena, sana kena, sini kena. Sampai geng-geng civil engineer ni kena duk parah otak fikir kalau nak buat satu building, satu bangunan ni nak kena buat macam di Kobe di Jepun kan. Bangunan mereka ni ada spring bawah yang tahan kepada gegaran below daripada 10 skala Richter. Kalau gegaran bawah pada 10 skala Richter, bangunan tu kena dia main. Mereka bubuh tu macam suspension. Bila kena earthquake, gempa bumi 7, 8, 9 skala Richter, bangunan tak collapse, tak reban, dia main gitu ya. Ni geng-geng engineer ni sampai kena fikir macam tu. Pasal apa? Banyaknya gempa bumi hadut jadi ni. Au maskha, Nabi kata, ataupun Allah ubah rupa daripada rupa manusia menjadi rupa babi dan rupa kera. Pernahkah Tuhan buat ni benda ni ubah manusia bagi jadi babi kera ni? Pernah ke? Tuan-tuan balik buka Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Balik buka. Tuhan kata apa? Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ayat 65 surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya telah pun kamu tahu orang-orang yang melanggar hukum hari Sabtu. Apa dia ni hukum hari Sabtu ni? Orang Yahudi. Orang Yahudi ni hari mulia mereka hari apa? Hari Sabtu. Kita hari mulia kita hari apa? Jumaat. Kristian hari mulia dia hari apa? Ahad. Yahudi ni hari Sabtu. Bani Israel ni Tuhan jadikan hari Sabtu hari mulia dia. So Tuhan kata hari Sabtu, Saturday kena off. Tak boleh pergi buat kerja, turun ke laut cari ikan semua. Dia melanggar perintah tu. Simple aja. Tuhan suruh jadikan Sabtu hari ibadat, mereka pergi turun ke laut cari ikan. Dengan kerana tu Tuhan marah mereka. Tuhan kata apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah hampa kera-kera yang hina. Qiradah ni daripada qirdun bahasa Arab. Qaf radal. Qirdun makna dia monkey. Jadilah hampa kera. Berubah mereka jadi kera. Ulama tafsir ada dua. Satu kata perangai dia jadi kera. Tapi jumhur ulama tafsir kata apa? No. Fizikal dia Tuhan tukar bagi jadi kera. Bahkan dalam tafsir dia mai lagi cerita apa? Dia betul-betul tukar jadi kera. Cuma Allah jadikan dia tak beranak. Dia tak beranak. Dan Allah jadikan dia tak makan minum. Dan Allah jadikan dia 3 hari aja. Daripada tukar fizikal jadi kera, 3 hari habis mati. Just Allah nak tunjuk saja apa yang dia sebut dalam Quran jadi. That's it. Tuan-tuan tengok pula Al-Ma'idah ayat 60.
Tuhan kata, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ayat 60 surah Al-Maidah. Tuhan kata, mau tak aku nak cerita dekat hampa satu berita yang amat buruk pembalasan kepada orang-orang yang berdosa di sisi Allah ni. Apa dia? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan mereka yang berdosa ni qiradah, kera, wal khanazir, dan juga khinzir. Khanazir plural, jamak kepada khinzir. Quran cerita, kata Tuhan pernah buat benda ni pada umat dulu. Jadi betul tak betul Allah biasa jatuh hukum kepada orang-orang yang derhaka ni dengan tukang mereka ni bagi jadi kera dan babi? Betul tak betul? Betul. Pasal apa kata betul? Pasal Quran sebut benda ni. Entah, kalau kata hadis, kita boleh tanya hadis sahih tak? Kalau Quran boleh katanya sahih tak ayat Quran ni? Memang nak makan mikrofon kalau tanya macam tu. Baik. Masalah dia kata minta ampun dan minta maaf kepada Tuhan. Telah diajar Allah akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak minta ampun dan bagaimana nak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dah ajar dah dalam Quran. Dan telah disebut dalam Quran firman Allah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ayat Quran. Apa maksud dia? Dan maafkanlah kami wahai Tuhan kami. Hapuskanlah segala dosa kami. Ampunkan olehmu akan kami. Yakni tutuplah segala dosa kami itu. Janganlah sampai diketahui orang akan dosa kami itu. Tuan-tuan, kita ni dosa banyak. Orang tak tahu. Dosa kita banyak ni Tuhan tahu. Orang tak tahu. Kalau orang tahu, tuan-tuan, orang lari pada kita. Jahat kita ni, habis-habis bini aja tahu. Kadang-kadang anak tahu sikit. Allah tahu semua. Tapi Allah tutup aib kita. Allah tutup dosa kita. Orang banyak tak tahu. Kalau Allah angkat bagi orang nampak, Allahu Akbar. Dia tengok-tengok kita bertepuk dia. Pih dia ni. Dia ingat aku bagus. Dia kata. Jadi ayat ni kata apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Minta Allah ampun, Allah kesian kat kita, Allah tutup segala aib kita. Jangan sampai semua orang tahu. Warhamna, dan kesianlah kepada kami dan lepaslah kami daripada azab sengsara. Kerana sesungguhnya tiada yang melepaskan daripada azab sengsara itu melainkan dengan belas kesian Allah. Kita ni boleh kena azab Allah ni anytime, tapi Allah Subhanahu wa taala dia kesian dekat kita. Dia bagi kita selamat. Untuk pernah dengar Quran cerita pasal satu pokok dalam neraka? Pokok apa nama? Zakum. 3 kali Tuhan sebut dalam Quran. Zakum. Apa dia yang kata pokok zakum ni? Dalam surah Ad-Dukhan. Allah kata apa? Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya yang dikatakan pokok zakum itu ta'amul asim. Dia akan menjadi makanan kepada orang yang berdosa di akhirat esok. Kalmuhli yaghli fil butun. Yang kata pokok zakum ni bila makan dia jadi macam muhl, macam leburan tembaga, leburan perak cair masuk dalam perut. Yaghli ni bukan geli. Bunyi yaghli ni dia menggelegak. Buah zakum tu, buah dalam mulut, dia menggelegak dalam perut ni. Dia jadi macam timah cair, macam tembaga cair dalam perut. Kaghalil hamim, dia mendidih ni macam air hangat. Kita masak air jerang tu duk mendidih, macam tu dalam perut kita ni. Wal-'ayazubillah. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Tuhan kata, hampi pegang orang yang berdosa ni, pegang dia, heret dia, mai ke tengah neraka jahim. Ni orang kalau berdosa ni, kalau mati berdosa ni. Tuhan kata kat malaikat, khudhuhu, pi pegang dia, pi cekak ubur-ubur kepala dia, fa'tiluhu, heret ni, cekak rambut, heret mai. Ila sawa'il jahim. Neraka jahim tu bawa api ke lubuk tengah tu bagi dia kena.
Summa subbu fawqa ra'sih min azabil jahim. Kemudian ambil azab neraka jahim ni jurus atas kepala dia. Zuq innaka antal azizul karim. Kata dekat dia masa duk jurus atas kepala dia tu, kata dekat dia, ambil. Hang dulu atas dunia, hang hebat, hang mulia, hari ni hang ambil. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Tuhan kata inilah benda yang atas dunia dulu hampa dah dengar benda ni, tapi hampa ragu-ragu. Surah Ad-Dukhan ayat 44 sampai 50. Minta dekat Tuhan janganlah kita kena benda-benda ni semua. Dan kata qil maknanya bahawa saya tiada boleh mencapai amal taat akan dikau dan menjauhkan maksiat akan dikau, melainkan dengan belah kasihan kau. Minta kat Tuhan, ya Allah, tolonglah bagi kita ni strong, bagi kita ni kuat untuk menjauhi benda dosa. Minta Tuhan tolong. Anta maulana, engkaulah Tuhan yang menolong kami dan memelihara kami dan memerintah kami dan mentadbir segala urusan kami. Tuhanlah bos kita. Apa dia kata? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami atas musuh-musuh kami, yakni kaum yang kafir, yang boleh melawan mereka itu dengan mendirikan hujah atas keesaanmu. Minta Allah tolong kita. Kita boleh bercakap dengan orang kafir ni bagi mereka nampak kebenaran Islam. Tolong je. Kita nak cakap, tuan-tuan, bukan semua orang boleh. Ada orang boleh kuliah atas masjid dekat orang Islam je. Tapi dekat orang bukan Islam, dia tak pandai tu nak cakap dengan mereka macam mana. Nak cakap macam Ahmad Didat, nak cakap macam Dr. Zakir Naik, yang apabila dia bercakap kepada non-believers, orang kata kepada orang yang tak percaya agama ni, bila dengar Zakir Naik cakap, bila dengar Ahmad Didat cakap, mereka jadi mati hujah. Bukan senang, tuan-tuan. Itu skill. Bukan sahaja dia ada ilmu, tapi dia ada skill untuk nak berhujah dengan mereka ni. Bila hujah tak boleh lawan dengan hujah, duk jadi berjalan lah. Suruh ambil tindakan tu, suruh buat lagu ni, suruh perambat dia, suruh. Pasal apa? Pasal hujah sudah tak boleh lawan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dan boleh meninggikan agama kamu dengan berhujah atas berperang menghentam mereka itu. Ataupun kalau sampai ke tahap mereka ni sampai nak jadi perang dengan kita, minta kita kuat, kita tak lari untuk berhadapan dengan mereka ni. Sabda Nabi SAW, qala qad fa'altu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap kali kita baca ayat kalimah doa tadi ni, Tuhan dan respon. Tuhan kata apa? Qad fa'altu. Sesungguhnya aku akan perbuat apa yang hangpa minta ni. Tuhan kata approve, aku tunaikan. Yakni telah aku, yakni Allah perkenankan doa kamu yang kamu bentangkan tadi. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, dan sesungguhnya meriwayatkan hadis ini daripada ketiadaan satu wajah daripada Ibni Abbas. Wallahu a'lam. 9 suku, kira cantik. InsyaAllah akan datang kita akan tengok surah Ali Imran. Kita akan cerita esok ni selain daripada ayat, selain daripada cerita siapa dia Imran. 3 kali dah 2 kali Imran ni tak masuk lagi. Siapa dia Imran? Adakah dia bapa kepada Maryam ataupun dia bapa kepada Nabi Musa? Kita nanti tengok. Yang kedua, dia akan cerita dekat kita tentang ayat-ayat muhkamat dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kita akan cerita apa maksud ayat muhkamat, apa maksud ayat mutasyabihat, dan kita akan cerita di sana ada satu puak, ada satu golongan yang dia buat main-main dengan ayat-ayat ini. Siapa golongan itu? Dan saya nak bawa tuan-tuan esok ni kepada perbincangan tentang satu topik, iaitu Israiliyat esok ni. Dia nak masuk cerita tentang Ali Imran ni, saya nak bawa main satu topik besar, iaitu Israiliyat. Apa makna Israiliyat, tuan-tuan? Apa makna dia? Israiliyat ni maksudnya cerita yang source dia ataupun sumber dia daripada Bani Israel.
Sama ada Bani Israel ini agama Yahudi ataupun dia agama Nasrani. Tetapi mereka ni Bani Israel. Mereka ni banyak story. Banyak cerita. Apa stand kita, apa pendirian kita dengan cerita-cerita Israeliat ini? Adakah cerita Israeliat ni semua tak boleh pakai tolak? Ataupun cerita Israeliat ni ada yang boleh pakai, ada tak boleh pakai? Apa Quran kata tentang Israeliat ini? Dan apa hadis Nabi SAW kata tentang Israeliat ini? Very interesting topic. Tadi satu sahabat saya kenuri kahwin anak dia tanya saya petang tadi. Kad kenuri dah print dah. Dalam kad kenuri itu biasalah bila pergi printing company ni mereka dah ada standard format. Dia cuma ubah nama tuan kenuri dengan alamat rumah dengan tarikh aja. Tapi hak format lain tu, ya Allah jadikanlah pasangan pengantin ini seperti Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah jadikanlah apa dia yang tu printing company menyabuh. Ada satu orang bila dia bagi kad kenuri kahwinnya pun ni kawan tu tengok ni apa hang buat macam ni ni hantar ni cerita Yusuf dengan Zulaikha ni bukan betul. Panik dah. Kad kenuri dah print 1000 lebih dah. Ya. Ayat ni bulan depan. Yang kata Yusuf dengan Zulaikha punya cerita ni next month insya-Allah. Panjang umur, sihat, masa cantik, cuaca elok. Cuaca kena sebut ni dia ada duk main dah ni, ada hujan tak berhenti ni. Kalau nampak pokok hujan tu kita off. Jumpa tahun depan pula. Kita nak tengok yang kata Israeliat ini, sejauh mana Israeliat ini ada di dalam tafsir Quran. Sejauh mana? Kita nak tengok. Dan betulkah Yusuf dengan Zulaikha ni dia punya ending dia kahwin? Dan betulkah perempuan tu nama Zulaikha? Sampai yang tu pun dia nak bincang balik. Ada tu kalau bukan Zulaikha nama apa? Bulan depan lah. Kalau dah kata bukan Zulaikha, nama apa? Bulan depan. InsyaAllah. Dan kita nak tengok ni, siapa yang kata nama dia Zulaikha? Siapa yang kata? Adakah dalam hadis Nabi sebut Zulaikha ini? Kalau kata ada dalam tafsir, tafsir apa yang sebut ni? Kita nak tengok itu. Dan akhir kepada cerita Israeliat ini, kita nak ambil satu conclusion tentang Israeliat ni. Kita nak ambil satu conclusion. Cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam ni, cerita ni Quran cerita dia ni daripada mula maksudnya mula apa? Abang-abang dia tak puas hati dengan dia, jealous dengan dia, depa ambil dia pergi lempang dalam telaga. Mai satu rombongan ambil dia. Kemudian yang ambil dia ni Al-Aziz, dia kata. Al-Aziz ni dia pembesar di negeri Mesir. Dia ambil ni, dia pesan dekat bini dia. Dia kata budak ni nampak comel, segak elok. Kita ambil dia, kita belah dia. Orang dah dapat ni, orang pergi jual dekat Al-Aziz ni. Al-Aziz ni ambil, dia kata, budak ni comel, segak kecil lagi. Dia kata kita ambil. Budak ni, hang kena jaga dia elok-elok. Mungkin dia ni ada buat manfaat dekat kita esok. Di situ starting point dia. Cerita tentang Nabi Yusuf ini. Kemudian cerita tu, dia nanti sambung bulan depan. Apa akan jadi tu lepas daripada jumpa tu, bawa balik tu apa nanti jadi? Yang Quran cerita ni sampai tang mana? Sampai tang mana tu yang Quran berhenti cerita tu? Start daripada mana yang Israeliat sambung? Kita nanti tengok. Yang Israeliat sambung tu daripada mana sampai mana? Dan yang akhirnya dia tutup cerita dalam Israeliat ni, dia kata apa? And they live happily ever after. Dia kata Yusuf dengan Zulaikha ni akhirnya hidup aman sentosa. Betul kah? Bulan depan insya-Allah. Kan? Jadi bila kita masuk di dalam cerita tafsir-tafsir ni, surah Ali Imran dan sebagainya ni, ini tafsir dia melibatkan unsur-unsur Israeliat, dan kita akan bawa beberapa contoh lain insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma. Kedua la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.